Shalom kaum wanita, kita bersyukur hari ini dipertemukan kembali meskipun secara online, tapi kita mau sama-sama tetap bersuka cita dan menyembah Tuhan, dan bahkan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan kita semua dapat memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita mau sama-sama mengawali ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan percayakan sampai detik hari ini kepada kami. Biar Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, dan kami semakin percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus, sang sumber kekuatan itu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun langkah kami sampai hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kaum wanita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus sebagai pengakuan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们，大家平安吗？ Semoga kita dalam kondisi yang baik dan sehat ya. 希望我们今天都在很好的状况、健康的身体。 Senang rasanya bertemu kembali di dalam kebaktian online ini. 在线上，我们再次的相会，觉得非常的高兴。 Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. 还没进入听道之前，我们先做一个祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami menikmati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam segala hal yang kami alami, yang kami terima hari ini, baik yang buruk maupun yang baik, semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, memberikan kami semangat yang baru. Karena
Karena kami percaya ketika ada Tuhan masih ada pertolongan dan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba-Mu, berbicaralah dengan bahasa yang sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saya kasih tema hari ini, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. 今天我们的主题叫做“只要有神就有神迹 Ya, apalagi di zaman modern sekarang kayaknya susah ya untuk logika kita berpikir bahwa masih ada mujizat. ”。特别是在这样的科技发达的时候，我们很难相信还是有神的神迹。 Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. 姐妹们，我们一起打开圣经《路加福音》第1章37节。 Firman Tuhan berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 在路加福音第1章37节，这里告诉我们，因为出于神的话，没有一句不带能力的。 Nah, kaum wanita, pernahkah kaum wanita mengalami mujizat yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan? 姐妹们，我们曾否经历过从来没有想象过的神迹奇事呢？ Sudah atau belum? 有没有经历过？ Ya, jawabannya ada di hati kaum wanita masing-masing. 当然，我们的答案只有在我们内心里面自己晓得。 Namun ketika kita membaca seluruh isi Alkitab, 但是当我们读整本圣经的内容的时候， rata-rata dipenuhi dengan kisah-kisah mujizat. 大多部分都是充满了神的神迹奇事。 Dan hari ini kita akan belajar salah satunya dari tokoh Alkitab bernama Elisabeth. 今天我们要从当中学习一位圣经人物，叫做伊丽莎白。 Seorang wanita yang mandul. 她是一个不孕的妇人， Ya, di usianya yang terbilang sudah tua, 在她进入年纪开始老迈的时候， Elisabeth ini belum dikaruniai anak. 伊丽莎白这位妇人还没有孩子， Bahkan istri Zakaria ini dikatakan mandul ya. 而且圣经里记载，撒加利亚的妻子就是她是不生育的女人。 Dan kita tahu seperti sekarang perempuan mandul itu seringkali dipandang rendah dan dianggap sebagai kekurangan. 我们可晓得，假如一个妇人不能够生孩子的话，那她会被人更轻看，在社会上也没有什么地位， Bahkan kata nggak enaknya sebagai aib. 也可以说是一种的耻辱。 Bayangkan saja bagaimana perasaan Elisabeth waktu itu. 我们可以想象，当时伊丽莎白的心态是什么样的。 Dan mungkin beberapa dari kaum wanita bisa mengerti betapa sulitnya menghadapi ocehan orang-orang tentang hal ini. 当然，我们当中有几位姐妹，我们会明白这样的心态，别人怎么说我们， Belum lagi dari rekan-rekan terdekat kita. 还没有我们看到我们的周遭的同工们， Bahkan komentar dari orang tua. 甚至是我们的家长对我们的评语， Pasti rasanya seperti kita ini perempuan yang gagal sehingga membuat kita rendah diri. 我们会觉得我们是非常卑微、没有价值的女人。 Tetapi melalui kisah Elisabeth ini kita akan belajar banyak hal. 但是借着伊丽莎白这个圣经人物，我们可以学习到很多事。 Dan pastikan bahwa ini akan mendorong kita secara pribadi untuk kembali percaya bahwa masih ada mujizat Tuhan. 让我们可以再次学习，在这个人生路途当中，还是有神的神迹与我们同在。 Yang pertama, 第一， mujizat itu berawal dari kemustahilan. 这个神迹是从不可能开始的。 Ya betul ya, kaum wanita ya. 对的，姐妹们，我们一定要晓得， Setiap mujizat yang diceritakan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab 圣经里面所记载的每一个神迹， pastilah berawal dari sebuah kemustahilan. 是从一个不可能开始的。 Tapi kemustahilan adalah ruang untuk Tuhan bekerja. 这个不可能就是神的一个空间，让他可以工作。 Sementara dalam kasus Elisabeth 特别在这个伊丽莎白的这个故事当中， dan suaminya Zakaria, 以及她的丈夫叫做撒加利亚， kemustahilan ini berawal dari kemandulan. 这个不可能就是从因为伊丽莎白不怀孕开始， Tetapi kemustahilan hanya ada dalam kamus manusia. 这不可能只有在我们人的字典当中， Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. 在神那里从来没有不可能这句话， Apapun itu. 无论是什么。 Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan jelas mengatakan.
再一次的告诉我们，在神里面没有什么是不可能的。 Tuhan mampu memutarbalikkan keadaan dengan cara apapun yang Ia kenal. 神可以使用他所喜悦的方式，把所有的一个反转过来。 Pertanyaannya, 问题是， adakah kita menemukan iman dalam diri kita untuk menggerakkan mujizat tersebut? 我们有没有这个信心来推动，可以发生这个神迹奇事？ Atau justru kita malah ragu seperti suaminya Elizabeth, yaitu Zakaria? 或者我们就像这个撒迦利亚，就是以利沙伯的丈夫，没有完全相信的心态。 Lukas 1 ayat 18 sampai 20. 路加福音第1章第28节到30节，这里记载。 Ya, Lukas 1 18 sampai 20. 18到20节。 Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. 所以在路加福音第1章第18节里这样记载：撒迦利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子年纪老迈了。”天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必应你面，只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。” Nah, kita bisa melihat bagaimana respon dari suami Elizabeth, yaitu Zakaria. 我们可以看到伊丽莎白的丈夫撒迦利亚以什么态度来回应？ Ya wajar secara logika karena istrinya juga sudah tua. 当然是我们可以理解的，因为这个伊丽莎白已经年纪老迈了。 Tetapi kaum wanita bahkan ketika Zakaria tidak sepenuhnya percaya 但是姐妹们，纵然撒迦利亚完全不相信， kehendak Tuhan akan memberinya keturunan, 神可以给他有后裔， hal ini tetap digenapi dan tidak dibatalkan. Walaupun pada akhirnya ada harga yang harus dibayar oleh Zakaria. 纵然撒迦利亚的不信，但是神还是照着他的意念完成他的应许， Agar mujizat itu menjadi nyata. 让这个奇迹可以发生。 Apa itu? Dia dibisukan oleh Allah. 神让撒迦利亚哑巴了。 Sampai anak dalam rahim Elizabeth itu lahir. 直到伊丽莎白胎里的孩子出生以后， Sadari bahwa kemustahilan yang dipikirkan oleh kita 我们晓得我们所谓的不可能， tidak akan pernah menjadi penghalang bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. 从来不能拦阻神在他的旨意当中的作为， Melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. 在你我的生活中有所谓的所能做到的大作为。 Pertanyaannya adalah apakah kita masih percaya? 问题是，直到今天我们还信靠神吗？ Yang kedua kita belajar. 第二点，我们要学习的， Meski demikian, mujizat bukanlah segalanya. Tuhanlah segala-galanya. 纵然是这样，神迹启示不是完全，但是我们的神是所有的一切。 Kita bisa belajar bahwa sebelum mereka memiliki anak, Elizabeth dan Zakaria, 我们可以学习到，当撒迦利亚与伊丽莎白还没有孩子的时候， mereka ini menghadapi proses yang tidak sebentar. 他们度过的这个过程不是短暂的时间， Mereka berdoa sejak lama sampai satu titik mereka berhenti untuk berharap. 他们持续的祷告，直到一个时间的时候，他们停止了祷告。 Tapi hal itu tidak membuat cinta dan kasih mereka berkurang kepada Tuhan. 但是不因为这件事，他们对神的爱就减少了。 Tetapi mereka tetap percaya akan mujizat dan pertolongan. 他们持续的相信神的帮助以及神的奇迹、神迹一定会发生。 Alkitab dengan jelas berkata di dalam Lukas 1 ayat 6 sampai yang ke-7. 圣经里面明确的记载，就是在路加福音第1章第6到第7节里说 Saya 到。 bacakan pakai bahasa Indonesia saja. 我们来听。 Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Luar biasa ya. 姐妹们，非常特别的， Alkitab dengan jelas mencatat bagaimana mereka tidak bercacat di mata. 圣经里面记载了这两夫妇在神面前没有一点的缺陷。 Meskipun mereka punya pergumulan yang sangat besar, usia sudah tua tapi mereka tidak punya keturunan. 纵然他们内心里面非常的纠结，已经年纪老迈了，但是还没有孩子， Tetapi keduanya tetap mencintai Tuhan. 但是他们持续的不断的爱神。 Meskipun demikian, mujizat bukanlah segalanya, tetapi Tuhan adalah segalanya bagi mereka. 是的，我们要记得这个神迹其实不是完全的，但是只有我们的神是全部所有的一切。 Nah, kaum wanita mau diberikan mujizat atau tidak oleh Tuhan, 姐妹们，神要不要愿意不愿意给我们神迹？ pasangan ini sama sekali tidak lari dari Tuhan, 这一对夫妇没有远离过神， melainkan tetap hidup benar. 但是他们持续生活在义中， Mereka tetap melayani Tuhan. 持续的侍奉神， Mereka tidak menjauh dari Tuhan. 没有一点想要远离 Di 神的 saat 意念。 mujizat belum terjadi dan terlihat oleh mata mereka, 纵然他们的眼睛还没有看到这个神迹临到， pasangan ini menyadari bahwa mengasihi Allah adalah yang nomor satu. 这一对夫妇晓得，只有爱神是他们生活上的唯一所做的， Memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. 在生活上以主为先。 Dalam segala keadaan yang kita alami hari ini, apakah kita masih mengutamakan Tuhan dalam hidup? 我们在面对生活上的一切的时候，我们是不是还是尊主为大？ Apakah kaum wanita sedang menantikan mujizat hari ini? 姐妹们，我们是不是正在等待着神的神迹呢？ Apakah itu soal keluarga, ekonomi, 是我们的经济状况，我们的家人吗？ atau yang lain? Kita tahu bahwa itu adalah pergumulan dari kehidupan kita. 这是其他方面的问题，我们晓得这是生活上要面对的问题。 Dan rasanya mungkin kita sudah terjepit sekali dan kita tidak punya jalan keluar. 我们就好像已经没有出路了，非常困难了。 Tapi percayalah bahwa masih ada harapan dan mujizat yang Dia akan kerjakan dalam hidup. 我们要相信，在我们生活当中，神还是会为我们预备出路，以及他会为我们施行这个神迹启示。 Mari teruslah berdiri dan taat kepada kebenarannya. 让我们在他的真理上能够坚固，也能够持续下去。 Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan, 从来不要一刻不爱神， karena Dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. 因为他可以把不可能的事变成是可能的事， Oleh karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. 因为他是我们生命中的掌权者。 Mujizat masih ada, 神迹其实还是存在， harapan masih ada, 我们的盼望还是有。 selama masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. 就是当我们的生活上由神来掌控， Biarlah kita sama-sama semakin percaya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja dalam kehidupan kita. 让我们持续的相信，在我们生活当中，神从来没有停止做他的作为。 Tuhan Yesus memberkati kita. 姐妹们，愿神祝福我们，我们一起来祷告。 Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. 主，我们感谢你，因为你的话语， Seringkali kami ragu akan kuasa Tuhan, 我们常常怀疑你的能力， karena seringkali pikiran kami tidak percaya. 我们的思想常常觉得不可能，不相信。 Tapi biarlah hari ini Tuhan kami tetap yakin selama masih ada Tuhan, masih ada harapan dan masih ada mujizat dalam hidup kami. 让我们坚信不疑的，只要有神，我们的神迹奇事一定可以发生。 Dan biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, 让我们有一个正确的心态， bahwa mujizat itu bukanlah segalanya, tetapi Tuhanlah segalanya bagi kami. 神迹不是所有的一切，但是只有神是我们所有的一切。 Dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa bernafas, 感谢神，今天我们还可以呼吸， masih bisa melihat keluarga kami, 可以看看我们的家人， dan kami masih boleh beribadah kepada-Mu. 我们还可以敬拜你。 Ini juga mujizat dalam hidup kami. 是在我们生活当中就是奇迹。 Bagaimana tangan-Mu tetap memelihara kehidupan kami, Tuhan.
你的手抚慰着我们， Di dalam kerapuhan mungkin dalam fisik kami, 在我们身体软弱当中， dalam jiwa kami. 在我们灵命不甘的时候， Tapi biarlah tanganmu terus menggenggam kami. 愿你的手常握着我们的手， Dan biarlah kami semakin memiliki kekuatan untuk mengikut Tuhan. 让我们有能力持续的跟随你。 Karena masih ada harapan ketika kami semakin percaya kepadamu. 当我们越信靠你的时候，我们就越有盼望。 Terima kasih Tuhan, 主啊，感谢你， berkati setiap kehidupan. 祝福我们每个姐妹们的生活。 Kami kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Yesus. 愿所有的一切尊贵荣耀都归于我们的神。 Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 姐妹们，主耶稣祝福我们大家。